Okay, so selamat petang kepada semua pelajar yang hadir pada petang ini. Terdapat 7 orang pelajar yang hadir untuk setakat inilah. Cikgu harap mungkin ada yang akan masuk nanti. So, minggu ini adalah minggu ke-15 untuk khusus kita, kawalan kualiti. Dan untuk semester 3 lah, semester 3 kita sekarang berada pada minggu ke-15. Okay, sepatutnya kita habis pada minggu ke-17. Minggu ke-18 tu adalah untuk masa PA. Tapi disebabkan oleh pandemik ataupun pembelajaran dari rumah masih diteruskan, jadi kita akan ada extra weeks lah. Sebab tu cikgu rasa saja sebab tak ada final pun daripada LPM. Kemungkinan bila masuk nanti pada bulan September, kalau tak ada apa-apa yang berlaku lah masa tu, kita akan terus fokus kepada PA. Maksudnya contohnya kamu balik hari Ahad, kan? Yang asrama lah, yang asrama balik hari Ahad, hari Isnin tu terus PA. Kemungkinan lah. Mungkin kalau dia bagi masa pun dia bagi masa 2-3 hari. Contohnya hari Isnin, Selasa, Rabu tu terus ujian. Okay, kemungkinan lah. Sebab tu diingatkan kepada pelajar, kalau ada PB kamu yang belum siap, kamu usahakan siap sebelum bulan September nanti. Kalau boleh minggu ni lah. Okay, bila dah siap selesai, kamu dah tak perlu stres lagi untuk PB ni lah. Okay, untuk selesaikan PB ni. So, untuk PB cikgu memang buat sesenang yang boleh, sesimpel yang boleh dan sefleksibel yang boleh lah. Okay, ada certain PB yang memang cikgu dah bagi jawapan kan, cuma cara cikgu bagi jawapan tu dia tak direct. Okay, kamu kena cari juga dekat sumber mana. So itu adalah salah satu cara pembelajaran kita lah, pembelajaran yang cikgu try buat. Okay, so sebelum tu perkara pertama yang kita akan buat seperti biasa adalah untuk housekeeping PB. Okay, untuk tengok balik PB, apa yang boleh diselesaikan. Sekejap. Okay. So, PB, cikgu akan share semula yang cikgu dah share dekat group. Okay, ini hanya sekadar penerangan lah. Okay, mungkin ada yang dah hantar tadi masa cikgu dah share dekat individu. Okay, cikgu tadi ada PM pelajar yang berada pada kategori yang berkala ni lah. Yang berkala ni akan dapat PM daripada cikgu untuk peringatan untuk buat PB. Okay, contohnya buat kuis 1, kuis 2. Okay, tadi ada yang dah siap buat. So, tahniah dan terima kasih sebab bertindak dengan sangat cepat. Okay, kepada yang lain mungkin boleh usahakan lagi lah. Kita try sampai hari Khamis ataupun kamu fokus hari ini untuk siapkan ke-5 PB lah. 1, 2, Google kuis 1, kuis 2, ujian 1, ujian 2, ujian 3 dengan amali. Okay, mungkin ada yang dah siap sampai tinggal hanya 2 lagi PB kan. So tu memang boleh dibuat dengan cepat lah dan sangat senang. Okay, cuma kamu kena rajinkan diri saja. Jawapan memang semua dah ada. Kalau yang tak ada tu, kamu boleh fikir secara logik saja. Okay, sorry. And then, okay, kita tengok kepada markah PB yang ada sekarang. Okay, so kalau kumpulan biru ni, kalau ada highlight biru ni, maksudnya kamu hanya selesai pada kuis 1 sahaja. Okay, tadi Akmal contohnya dia dah selesailah kuis 2 dan beberapa orang lagi. Okay, kalau warna hijau ni bermaksud kamu hanya siap sampai kuis 2 sahaja, kamu kena settlekan ujian 1, ujian 2, ujian 3 dan juga amali. Okay. Kalau group purple, kamu dah selesai sampai ujian 1. So, kamu kena selesaikan ujian 2, ujian 3 dan juga amali. Kalau belum lah, mungkin ada yang dah siap dekat sini, mungkin ada yang belum. Okay,
So, yang dah selesai, okay, cikgu ucapkan tahniah kepada yang dah lengkap PB. So, kamu boleh tarik nafas lega yang dah lengkap. So, kamu hanya tinggal tunggu. Tunggu sahaja bila kita bersemuka di KV. Okay, itu saja yang kamu kena buat. Yang dah selesai lah. So, mungkin cikgu, kalau subjek lain cikgu tak sure, mungkin kamu juga dah selesai. So, kalau kamu dah selesai PB ni, kamu hanya relax saja dekat rumah, tunggu bila kita akan bersemuka. Okay, so cikgu nasihatkan lagi cepat kamu siapkan, lagi kurang stres kamu, lagi cepat kamu relax. Okay, maksudnya kamu boleh fokus untuk PA sahaja. Okay, ataupun kita boleh buat ulang kaji je lah. Okay, so ada 3 orang yang telah selesai, Esther, Daniel dengan Sofia. Tahniah diucapkan. Cikgu harap yang lain pun akan selesaikan juga dalam minggu ni. Okay, bila cikgu cek tadi memang tak susah lah. Okay, contohnya beberapa orang tinggal 2 lagi PB, ada yang tinggal 3 lagi PB. So, dia punya proses tu tak susah. Okay. Kalau ada apa-apa soalan pun cikgu akan bagi tahulah. Okay, contohnya kalau kamu tak tahu nak jawab kan, cikgu akan guide. Okay, cikgu akan bagi contoh, guide lah. Okay, contohnya kalau soalan amali, mungkin ada yang blur juga macam mana nak buat kan. So, amali cikgu boleh bagi kamu ikut contoh jawapan yang cikgu pernah bagi tu. Okay, yang cikgu dah share dekat grup. Kamu boleh ikut, tapi cikgu tak boleh nak bagi markah tinggi lah. Dan kamu kena ikut, kamu kena tulis tangan. Okay, kamu tak boleh copy dan paste daripada soalan, daripada contoh jawapan tersebut. Okay, kamu kena tulis tangan. Okay, itu untuk kalau kamu memang tak ada idea, dah tak tahu dah macam mana nak buat kan. So, kamu boleh ikut contoh saja. Tapi ikut contoh bersyaratlah kena tulis tangan dan kamu kena ambil maklum markah kamu memang cikgu tak dapat nak bagi tinggi. Okay, paling tinggi pun cikgu dapat bagi 80 markah. Okay, cikgu akan tengoklah kalau ada kamu innovate ataupun inovasikan jawapan kamu, ada penambahan, ada kelainan, so memang cikgu akan bagi markah tinggi lah. Lepas tu memang kalau yang tiru kalau yang ikut contoh jawapan tak boleh ikut, tak boleh buat dalam Word lah, kecuali yang ingin buat penambahan kamu boleh buat dalam Word, dalam pakai laptop ataupun PC lah. Okay, so setakat ni amali hanya beberapa orang saja buat. Okay, ada 9 termasuk dengan junior. Junior pernah hantar tapi dia punya tu lebih kurang macam contoh jawapan. Cikgu pun ambil juga. Okay, tapi markah dia rendah sikit lah. Tapi cikgu tetap ambil markah dia punya amali. Okay, so sekarang ni ada 10 orang yang sudah hantar laporan amali. Okay, yang lain cikgu harap boleh segerakan kamu punya PB ni lah. Kita ada 5 PB. 1, 2, 3, 4. Ada 6 PB. Okay, termasuk dengan amali. 5 teori, 6 amali. Okay, amali ni penting lah sebab kita hanya sempat buat 1, which means 1 amali tu adalah 50 markah. Okay, cikgu nak tunjuk lah dia punya pemarkahan ni. Ada ke tak cikgu buat semalam? Okay, cikgu dah padam. Okay, so cikgu nak jelaskan sedikit tentang pemarkahan. Okay, so kamu tahulah. Okay, maksudnya cikgu dah pernah inform lah. Okay, pemarkahan kita ada kita ada untuk PB. Okay, untuk PB kita ada teori dan amali. Sekarang ni kita bercakap tentang PB lah, bukan tentang PA. Okay, so PB teori hanya sekarang ni ada PB dan PA. Okay, sekejap. Saya ingat pula saya tuliskan. Okay, sekarang ni kita ada PA tambah PB. Okay, supaya kamu tahu kedudukan sekarang ni. So, PB kita adalah 70%.
dan PA kita adalah 30%. Okay. So, untuk PA ni memang kita ambil 30% lah. So, 20%, kalau tak silap 20% untuk amali, 10% untuk teori. Okay. So, sekarang ni kita adalah fokuskan untuk kita punya PB ataupun penilaian berterusan lah yang kita tengah siapkan sekarang ni. So, PB ada kategori dengan teori dan juga amali. Okay, disebabkan pandemik ni, amali kita hanya ada satu je. Sepatutnya kita buat 2 amali, satu laporan, satu lagi buat lita. Okay, disebabkan kalau kita tak sempat buat lita, kita hanya ada satu lah, iaitu laporan. Okay. So teori adalah 20%. Okay, amali adalah 50%. Okay, kamu tengok sini amali kita ada 50%. So amali laporan yang cikgu suruh kamu buat tu, keluar pula. Amali laporan amali tadi adalah 50%. Okay. So amali satu yang kamu tengah buat sekarang memang 50% lah markah dia. So cikgu harapkan kamu dapat jawab. Kamu dapat hantarlah kalau kamu buat ikut apa yang cikgu minta, memang kamu akan dapat lah. Okay. So teori kita ada banyak. Okay. Cikgu memang sengajakan bagi banyak lah supaya kamu banyak markah untuk kamu dapat. Okay. So teori kita ada yang pertama adalah kuis 1. So markah untuk kuis 1 hanya 2.5%. Okay. So kuis 2 ada 2.5 juga. So kita ada ujian 1, ujian 2 dan ujian 3. Okay. So ni 5%, 5% dan 5%. So total dia adalah 20% lah. So in case, okay, contohnya kalau kamu tak dapat siapkan ujian 3 ni, so kamu telah hilang 5% lah. Okay. Kalau kamu tak siap ujian 3, kalau kamu kuis 2 kamu terlupa nak buat, kamu dah hilang 2.5%. Macam itulah cara pengiraan dia lah. Okay. So pengiraan dia ni akan difinalisekan last kali bila cikgu masukkan dalam Adobe. Kalau kamu tengok jadual yang cikgu bagi tu, kita akan kira dalam persen, okay, per 100. Contohnya kuis 1 per 100, kuis 2 per 100, ujian pun per 100 juga. Okay. So itu saja untuk PB. So cikgu harap sangat kamu dapat selesaikan supaya kamu dapat markah penuh lah. Okay. Paling-paling pun dapat dia 70% kan. At least kamu dapat 60% dan ke atas. Okay. Masa nanti last kali bila cikgu bagi markah Adobe tu, kamu akan nampak sama ada kamu capai tak atas 60%. Okay. Kalau kamu capai 60% dan ke atas, memang kamu dalam keadaan yang selamat lah. Okay. So itu adalah untuk housekeeping PB. Okay. So cikgu harap tak ada masalah. Kalau ada yang masalah pun nanti cikgu akan PM ataupun update dekat group lah. Okay. And then yang ni cikgu rasa link PB, okay, kepada sesiapa yang masih macam tak confirm lagi, macam tak macam blur lagi mana nak cari link. Misalnya kamu tak save kan, so kamu boleh pergi dekat kamu punya group, okay, dekat description. Kamu boleh tengok dekat screen cikgu ni kan. Description, cikgu sediakan satu link untuk Google Site di mana kamu boleh dapatkan nota. Okay, and then link
link quiz dan link ujian pun cikgu dah bagi juga kepada yang dapat buka Google Form. Okay, kepada yang tak dapat, tak apa, cikgu dah bagi format kan, kamu boleh buat dalam bentuk WhatsApp. Okay, so itu sahaja untuk housekeeping PB. Dan kita teruskan dengan, lupa juga untuk ujian yang 3 tu kan. Ujian nombor 3, kepada yang tak tahu macam mana nak buat, kamu rujuk kepada PDF yang cikgu dah share tadi dekat grup. Kamu tengok dekat slide 16 ni, yang cikgu ada bagi contoh soalan. Lepas tu, soalan dia memang sama sebiji, nilai pun sama. Jadi, jawapan dia memang macam ni. So, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena lukis semula dekat kertas. Guna pen dan pensel lah. Lukis semula dan juga gambar Raja Tulang Ikan ni lah. Design yang ikut design kamu lah macam mana. Okay. Kalau cikgu tengok kamu dah lukis ni, memang dapat 20% lah. Memang dapat 20 markah terus. Okay. So, itu saja untuk PB. Kita pergi kepada mana soalan cikgu tadi? Okey ni. Bukan. Kita pergi kepada contoh soalan PA teori. Okey, contoh soalan untuk PA teori. Cikgu stop share dulu. Cikgu ambil kehadiran. Ada 8 orang yang hadir. Yang mungkin yang lain ada masalah yang tidak diketahui. Okay, so cikgu share screen semula. So, kamu boleh tengok. Kamu boleh tengok ini adalah contoh, contoh soalan PA teori semester 3 untuk gabungan. Okay, kalau kamu nak tahu untuk PA teori macam semester lepas dan semester lepas, sebab kamu dah SEM 3 kan, dia memang gabungkan modul cikgu Jack dengan modul cikgu Lida. Okay, dalam satu soalan. So, dalam satu soalan tu dia ada semua topik, semua khusus. Okay, so sekarang ni cikgu akan fokuskan only untuk kawalan kualiti lah. Okay, mungkin yang topik lain cikgu Lida ataupun cikgu Jack dia akan terangkan kepada kamu lah. So sekarang ni cikgu hanya ulang kaji untuk topik kawalan kualiti sahaja. Okay, kita tengok dekat sini. Untuk soalan 1, okay, antara soalannya, dia tak semestinya dekat soalan 1 ataupun dekat soalan 2. Okay, antara soalannya adalah contohnya, cikgu boleh conteng. Okay, boleh conteng. Okay, contohnya adalah Raja 1 menunjukkan sebahagian bill of material ataupun BOM bagi Lita penguat audio. So dia bagi Raja 1 ni ada senarai-senarai kan, senarai-senarai komponen. Okay. And then ada Lita penguat audio dan juga butiran. So, kalau kamu tahu dia tandakan butiran kat sini kan. So nombor 1, nyatakan kegunaan bill of material. So kamu tahulah jawapan dia. Kalau kamu tak dapat contohnya tak dapat nak ingat exactly word dalam nota tu, tak perlu, kamu just nyatakan apa yang kamu faham. Okay, contohnya bill of material ni adalah senarai. Senarai komponen untuk Lita penguat audio. Tu pun jawapan kamu dah betul. Okay. So dia adalah senarai komponen untuk
Lita, penguat audio. So, memang itu adalah kegunaan bill of material lah. Dia memang menyatakan senarai yang digunakan untuk bina litar ni. Okay, kamu juga boleh nyatakan adalah butiran senarai komponen dan juga harga pun boleh, berserta harga pun boleh. Berserta harga, ataupun kamu nak cakap nombor dia punya siri, nombor siri komponen pun boleh. Nombor siri komponen. Okay, sebab 150, 100 ni adalah nombor siri dia lah. Okay, so dua perkara, soalan yang kedua, nyatakan dua perkara yang terdapat dalam butiran bom. So yang ni kamu dah dah jawab pada kuis kan? Kalau tak silap kuis, tengok balik kuis. So memang kamu boleh kamu boleh refer balik kamu punya soalan lah. Okay, contohnya nyatakan dua garis kasar yang merangkumi. Ini pun jawapan dia jugalah, ayat lain dia dua garis kasar. Tapi kalau dalam soalan ni, dua perkara yang terdapat dalam butiran bom. So, kamu boleh jawab. Yang pertama, kamu dah jawab sini lah, bomb level ataupun part number. Okay, part number ataupun part name. Okay, dekat sini. So, dia nak tahu apa benda dekat sini sebenarnya. Okay, kamu boleh jawab part number, which is this one. Okay, lepas tu part name ataupun nama bahagian lah, which is this one. Dengan harga lah, cost komponen. So, itu adalah memang dalam butiran bom. So simple saja kalau soalan kawalan kualiti ni, sebab dia memang apa-apa benda pun dia akan tanya benda yang sama saja. Okay, kamu dah boleh agak dah apa soalan yang akan ditanya. Okay, Jezebel cakap tak nampak yang cikgu share. Yang lain nampak tak? Siapa lagi yang dekat sini? Nampak. Nampak? Okay. So mungkin line kamu tak berapa kuat juga, Jezebel. Tapi nanti cikgu share video lah. Okay, untuk kamu rujuk semula. And then laporan pemeriksaan yang mengandungi beberapa maklumat perlu dihantar kepada penyelia sebagai bukti kawalan mutu yang telah dijalankan. Okay, nyatakan satu maklumat yang perlu ada. Nyatakan satu maklumat yang perlu ada dalam laporan pemeriksaan. So, laporan pemeriksaan ni banyak kan. So, kalau kamu pernah tengok nota sebelum ni pun ataupun fikir secara logik, laporan pemeriksaan ni banyak lah. So, kamu boleh nyatakan nombor satu sebab dia minta satu kan. So, kamu fokuskan satu lah. Contohnya, kefungsian produk. Itu adalah salah satu maklumat yang ada dalam laporan pemeriksaan yang paling common sekali. Okay, dia banyak lagi lah. Ataupun nombor dua, pengesahan oleh penyelia. Pun sama juga, betul juga. Dia memang ada dalam laporan pemeriksaan. Okay. So, satu maklumat yang ada dalam laporan pemeriksaan ni banyak lah. So, kamu boleh nyatakan apa-apa saja. So, dia memang very general. Dia tak spesifikkan apa yang kamu kena nyatakan. So, ikut logik lah. Okay? So, kamu tak perlu nak fikir sangat complicated semua sampai kamu pun tak boleh tiba-tiba blur kan. Kamu fikir logik saja. Okay, so soalan nombor 3. Okay, yang ni cikgu rasa kawalan kualiti tak ada. Mungkin subjek cikgu Lida ataupun cikgu Jack. Okay, and then contoh borang laporan kerosakan, yang ni modul cikgu Jack. Okay, so laporan teknikal. Okay, yang ni mungkin boleh ambil dalam modul cikgu lah. Okay, kalau kamu blur.
Ini laporan teknikal merupakan satu dokumen bertulis yang mengandungi maklumat di dalam penulisan ataupun grafik. Nyatakan dua jenis laporan dalam sesebuah organisasi. So sebelum ni pun kalau kamu perasan dalam kuis 2, kita memang banyak list kan jenis-jenis laporan kan. Okay, cikgu buka soalan kuis 2, contoh jawapan dia. Soalan dia tadi adalah Soalan dia adalah nyatakan dua jenis laporan yang digunakan dalam sesebuah organisasi. Kamu tak perlu fikir banyak lah. Kamu boleh tengok dekat soalan ni, dia dah nyatakan contoh laporan. Okay, yang pertama. Apa? Borang laporan kerosakan. Sebab dekat Raja 1 tu dia dah bagi contoh pun. Okay. Borang laporan kerosakan. Yang ni pertama. Yang kedua, kalau kamu rasa blur sangat, kamu tengoklah dekat sini ada laporan pemeriksaan. Kamu letak je lah laporan pemeriksaan. Sebab jawapan dia memang betul. Okay. Laporan pemeriksaan. So, cara kamu jawab tu, dia sebenarnya jawapan dia adalah sangat pelbagai. Okay. So, antara kamu pun boleh tengok dekat soalan tu ada jawapan dia juga sebenarnya. So, memang jawapan dia betul lah. Okay, dalam dua jenis laporan yang digunakan dalam sesebuah organisasi. Antaranya adalah laporan kerosakan, okay, laporan baik pulih pun sama, laporan pemeriksaan pun sama. Memang dia adalah digunakan dalam sebuah organisasi. Okay. Sekarang kamu faham. And then Raja 4, berapa peralatan? Okay, ni memang tak adalah. Okay, elektronik tentera ni adalah modul sebelum ni. Okay, sebelum ni memang diorang ada belajar pasal army ke tajuk dia. Cikgu tak ingat lagi. Ketenteraan lah. Peralatan elektronik tentera. So kita memang tak main, tak ada subjek tu lagi. Okay, Rajah 5 menunjukkan komponen pemancar FM. So pemancar FM, cikgu rasa subjek cikgu Jack juga. Okay, nanti kamu boleh tengok dia punya nota lah, mungkin ada jawapan ni. Ataupun nanti dia akan bincangkan bersama kamu. And then spesifikasi walkie-talkie, keluar osiloskop, jenis simbol bahaya mengikut atas keselamatan. Okay, yang ni selalunya dalam subjek cikgu Jack lah, ataupun kalau tak silap cikgu Lida pun ada juga. Okay. Ataupun ni adalah subjek untuk elektronik tentera. Memang dia takkan keluar lagi lah. Okay. So, soalan 13. Jadual 2 menunjukkan sebahagian kaedah yang digunakan dalam kawalan mutu produk elektronik. Tandakan pada penyataan betul mengenai kaedah kawalan mutu dan tandakan salah bagi tidak berkaitan. Okay, so kaedah kawalan mutu sama maksud dengan 7 quality control tools tu. Ingat tak? Kalau cikgu sebelum ni cikgu ajar kamu 7 quality control tools. Dia sama juga maksud dengan kaedah kawalan mutu. So kertas semak, betul ke tidak? So memang adalah kertas senarai semak. Tapi dia tulis di kertas semak. Okay, kertas senarai semak, memo, adakah kita gunakan memo? Tak ada. Kita tak gunakan memo untuk kawalan mutu. Gambar rajah blok. Ada ke tidak? Kita ada. Okay. Okay, maksud dia ni adalah graf blok. Gambar rajah Pareto, graf Pareto dan juga histogram. Okay.
rajah blok. Okay, gambar rajah blok ni cikgu rasa dia maksudkan gambar rajah yang blok macam ni. So kalau gambar rajah blok memang salah lah. Okay, sorry, salah. Memang kita tak gunakan dalam kawalan mutu. Ni bukan graf blok lah. Ni gambar rajah blok. Gambar rajah blok maksudnya dia ada blok tu. Blok pertama, kemudian ada blok kedua, blok ketiga. Itu adalah gambar rajah blok. So gambar rajah blok memang tak guna, memo pun memang tak guna. So kita guna kertas semak, gambar rajah Pareto dan juga histogram. So dapatlah 3 markah. Okay. And then kita ada jadual 3 menunjukkan penyataan langkah kerja pemeriksaan sistem siar raya. Okay, yang ni bukan dalam modul kawalan kualiti. Kita skip. Yang ni pun sama juga. Okay. Kita cari untuk kawalan kualiti lah. Untuk hari ini punya subjek. Yang ni pun bukan proses komunikasi di tempat kerja. Okay, kalau ada jenis yang macam penyataan proses komunikasi di tempat kerja ni, kamu boleh fikir secara logik lah. Okay, contohnya pekerja menerima maklumat dari penyelia. Mana satu yang first dulu mengikut urutan. Okay, so dia cakap sini proses satu adalah penyelia mendapatkan maklumat untuk seksi talimat. Okay, yang kedua, mestilah pekerja menerima maklumat daripada penyelia. So proses 2 adalah A. Yang ketiga, sorry, salah. Kita kena baca dulu semua baru tahu. Okay. A. Pekerja menerima maklumat dari penyelia. B. Pekerja melaksanakan maklumat. C. Penyelia mendapatkan maklumat dari sesi talimat. D. Penyelia menyampaikan maklumat kepada pekerja. E. Pekerja mentafsir maklumat yang diterima. Okey. Silap tadi. Yang pertama adalah C. Penyelia mendapatkan maklumat. Maksudnya penyelia pergi taklimat dulu. So D. Penyelia perlu menyampaikan dulu maklumat kepada pekerja. Okey. So proses kedua dia D lah. Okay, and then ketiga adalah penyelia pekerja pula menerima maklumat daripada penyelia. And then pekerja perlu mentafsir maklumat yang diterima. Last sekali baru pekerja melaksanakan maklumat yang diterima. So itulah dia punya proses lah. Secara logiknya kan. Apa-apa benda yang kita buat mesti ada proses dia. Yang ni very simple proses yang kita boleh jawab pun. Okay. And then proses mendapatkan alat ganti. Yang ni bukan dalam kawalan kualiti. Okay, mungkin cikgu boleh bincangkan juga sebab dia sangat general. Okay. Penyataan proses untuk mendapatkan alat ganti peralatan elektronik. Sebelum kamu buat apa-apa soalan, kamu kena baca dulu seluruh dia punya komponen tu. Okay, contohnya A mendapatkan sebuah harga, B mendapatkan spesifikasi komponen, C mendapatkan pengesahan sebut harga, D mendapatkan dan mengisi nota minta, E mendapatkan pesanan tempatan daripada bahagian kewangan. Okay. So kalau dekat sini dia bagi jawapan lah B dulu. B mendapatkan spesifikasi peralatan gantian. Okay. Yes. Mohon siapa yang cikgu kena mute. Okay. And then kita ada mendapatkan alat ganti peralatan elektronik mengikut urutan yang betul. Okay, so B tadi mendapatkan spesifikasi dulu, ini yang pertama. Okay, yang kedua mendapatkan sebut harga. Okay, so sebut harga ataupun quotation ni maksudnya kita minta berapa harga untuk komponen tersebut lah. Okay, sebelum kamu nak order, kamu kena tahu harga dulu kan. Sama juga proses kita kalau beli barang online kan. Ataupun beli apa-apa barang dekat kedai. So kita nak beli, kita mesti minta harga dulu. So sama juga dengan proses alat ganti ni lah. Kita perlu mendapatkan sebut harga dulu.
Okay, and then lepas kita dapat sebuah harga, kita mendapatkan dan mengisi nota minta. Maksudnya kita ada satu borang tu, kita kena isi. Okay, nota minta bagi peralatan. So, ini adalah nombor 3. And then, mendapatkan pengesahan sebut harga. Okay, sorry. Kita kena dapatkan pengesahan dulu sebuah harga tersebut. Okay, so yang ketiga adalah mendapatkan pengesahan sebut harga daripada penyelia. So, kita kena make sure harga tersebut okey lah. Lepas harga tersebut okey, baru kita mendapatkan dan mengisi nota minta. Isi nota minta ni maksudnya kita nak beli confirm lah untuk alat tersebut. Last sekali adalah mendapatkan pesanan tempatan daripada bahagian kewangan. So, proses kedua adalah A. Proses ketiga adalah C. Proses 4 D dan proses 5 E. Okay. Dia lebih kepada general lah ni. Walaupun dia tak ada dalam nota kan, kita boleh fikir macam mana proses dia tu. Okay. And then, Raja 10 menunjukkan proses tindakan kawalan kualiti dalam menghasilkan satu produk elektronik. So, yang ni rasanya semua dah tahu. Okay, ada dekat kertas penerangan 2, cikgu mesti ingat lagi, iaitu P, D, C, A. Okay, cikgu harap kamu masih ingat lagi. Okay, so P adalah plan, D adalah do, C adalah check, and then A adalah act. So, itu adalah PDCA. Okay, so soalan dia adalah berdasarkan Raja 10, padankan proses tindakan kawalan kualiti dengan nama tindakan yang betul. Okay, act. So, act dekat mana? So, kita tulislah siap-siap dekat sini kalau kamu dapat soalan nanti. So, lepas plan, kita kena do. Lepas tu, kita kena act. Lepas tu, kita kena PDC dulu. Check. Lepas tu, kita kena act. So, act adalah A lah. Okay. Bahagian A, do adalah C dan check adalah D. So, macam itulah kamu jawab soalan. Okay. So dah siap PDCA, and then soalan seterusnya. Pemeriksaan merupakan proses kawalan mutu yang perlu dilakukan bagi setiap produk elektronik sebelum dipasarkan kepada pengguna. Nyatakan 2 jenis pemeriksaan yang perlu dibuat bagi setiap produk. Okay, kalau dia nyatakan pemeriksaan ni, kamu pun boleh fikir logik juga. Sebelum kamu hantar produk kepada orang lain, apa pemeriksaan yang kamu kena lakukan? Okay, 2 jenis pemeriksaan. Kamu juga pernah jawab soalan ni pada kuis 2 dulu. Okay. So, ini adalah antara contoh-contoh pemeriksaan yang kamu buat. Okay. So, kalau kamu yang paling simple sekali adalah pemeriksaan fungsi, pemeriksaan fizikal dan pemeriksaan pembungkusan. So, kamu just masukkan je lah. Tapi dia minta 2 aja. So, kamu boleh nyatakan 2 jenis yang boleh dibuat untuk setiap produk adalah pemeriksaan fungsi dan juga pemeriksaan fizikal. Okay. So, dapatlah 2 markah. Memang 2 jenis pemeriksaan ini biasa digunakan untuk setiap produk sebelum kita dipasarkan kepada pengguna. Okay. So, Raja 1 langkah kerja mengukur botan 12 VDC. So, untuk pengetahuan kamu, soalan yang basic pun masih ada lagi. Okay, so sangat simple kan? Saya ingat lagi langkah-langkah mengukur 12 volt. Okay, menunjukkan keputusan nilai prestasi kaedah A ataupun kaedah B. Yang ni yang ni kita pun tak pernah dalam nota kita tak ada, mungkin dalam nota cikgu Lida ataupun cikgu Jack ada. Okay. Okay, yang ni pun kita tak ada. Langkah mengendalikan unit intercom. Dita berkawalan kuasa pun tak ada.
Tapi untuk khusus lain adalah. Okay. 3 kemungkinan komponen yang mengalami kerosakan. Realita skematik. So, benda-benda ni memang akan ditanya balik lah. So, dia nyatakan, dia bagi kamu litas. So, dia nyatakan simptom. Kalau VC ni rosak, VC ni rosak ataupun C2 rosak, apa yang berlaku? Kerosakan. Okay? So, nasihat cikgu jangan tinggalkan kosong lah. Kamu just nyatakan apa simptom yang mungkin berlaku. Okay? Berdasarkan kamu punya pandangan. Okay? Kalau kamu blur sangat kan, jangan tinggalkan kertas kosong untuk teori ni. Ni pun sama dia tanya nyatakan simptom. Okay, untuk unit pemancar FM. Yang tadi ni macam soalan sama. Soalan sama. Okay, soalan yang sama. Ni pun sama juga. Okay, dia pergi ke bahagian B. Yang tadi dah habis bahagian A. Bahagian A dia jawab soalan lah. Yang bahagian B ni biasanya essay. Okay. So, Raja 6 menunjukkan unit pengeluaran produk elektronik. Cikgu rasa ni sama soalan macam ujian ketiga. Okay. Dia bagi bulan, dia bagi unit pengeluaran. Okay, tengok. Tuliskan corona. Lengkapkan graf sebaran. Okay, graf sebaran. So, dia minta kamu lakarkan graf sebaran unit pengeluaran melawan bulan bagi tahun 2015. Apa maksud ayat dia ni? Unit pengeluaran melawan bulan. Okay, ataupun VS bulan lah. Bulan tahun 2015. So, nanti cikgu akan terangkan. Okay. And then daripada lakaran graf di 1, yang ni, nyatakan bulan yang mengalami kemerosotan pengeluaran produk dan nyatakan satu kemungkinan yang berlakunya kemerosotan. So, yang ni memang soalan esei di mana kamu kena buat graf. Okay? So, dia memang dah nyatakan dekat sini. So, tadi dia cakap unit pengeluaran VS ataupun melawan bulan. Okay? So, kamu buat siap-siap unit. Ini dia tulis pengeluaran VS bulan. Tu maksudnya melawan lah VS. Okay, so ni adalah automatically menjadi unit pengeluaran dekat bahagian Y. Okay. And then melawan bulan. So bulan dekat sini lah. Unit pengeluaran dekat sini. So, kamu nyatakan ini adalah Januari, Februari, March. Kita tulis nombor 1 je lah. Okay. So, ini adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kalau kamu nanti buat tulis dalam Word lah Januari, Februari sebab sini tak cukup ruang. So kita ada daripada 100 sehingga paling tinggi dekat sini adalah 800. Okay, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, muat. So kita letak daripada kosong, jangan lupa. Okay, kosong. 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. Okay, ini bergantung kepada kamu macam mana kamu nak buat lah. Tapi cara cikgu macam ni lah. Setiap titik ni adalah 100. Okay. And then kita tengok bulan Januari 500. So, kamu pun titik dekat sini. Okay. So, gambar raja sebaran ingat dia bukannya graf garis, dia bukannya graf bar. Dia hanya titik sahaja. Okay. Cikgu pun heran juga kenapa dia gunakan graf sebaran untuk yang ni.
Sedangkan graf sebaran adalah untuk, contohnya kalau dia ada data untuk Januari itu banyak. Okay, tapi mungkin dia ada cara lain dia nak tengok. Okay, bulan 2 kita tengok adalah 600 Februari. 600, so kita tick dekat sini. And then bulan 3, 700. Dotkan dekat 700. Bulan 4, 500. Bulan 4, 500. Bulan 5, 400. Bulan 6, 500 juga. 400. 500. Bulan 7, 650 dan juga 700. 650. Maksudnya di tengah-tengah lah. 650. Bulan Ogos 700. Dan bulan 9, 800 dan 350. Bulan 9, 800. Bulan 10, 350. Bulan 11, 200 dan juga 800. 200 dan juga 800. So, kita boleh tengok dia punya sebaran macam ni lah. Okay. So, kalau ikutkan sebaran, kita nak tengok berapa dia punya frekuensi. Tapi dekat sini kita suka nak tengok, tak apa. Tapi kita hanya ikut soalan lah. Kalau dia minta graf sebaran, bentuk dia macam ni lah. Okay, kita hanya ingat graf sebaran dia hanya titik-titik saja kan. Okay. Kalau tengok contoh-contoh graf sebaran, boleh tengok nota balik. Okay, graf sebaran adalah macam ni. Okay, gambar aja sebaran. So, bulan yang mengalami kemerosotan. Maksudnya bulan yang paling rendah sekali. So, kamu boleh tengok yang paling rendah sekali adalah 200 nih, kat sini. So, dia adalah bulan November. Okay, satu kemungkinan berlakunya kemerosotan. Jawapan ni mengikut kamu punya kreativiti masing-masing. Kita tak tahu apa kemungkinan kan. Bukannya kamu kerja pun. So, kamu nyatakan satu kemungkinan dia. So, apa yang kamu boleh nyatakan adalah bekerja, terdapat mesin yang banyak rosak. Okay. So, itu adalah boleh menjadi salah satu kemungkinan kenapa berlakunya kemerosotan. So, kamu punya soalan nombor esei ni pun dah siap. Okay, dapatlah 10 markah. Okay, and then soalan 2. Yang ni soalan Cikgu Jack rasanya. Okay, power supply juga. Ni adalah power supply. Data power supply. Okay, nyatakan komponen yang bertanda Q. Q dekat sini kan. So, transformer. Okay, so kamu biasa dengar kan transformer. And then lakarkan bentuk gelombang yang terhasil pada titik A. Titik A dekat sini. So, titik A adalah yang lepas dia lalu dekat D ni. Kalau kamu ingat lagi. Okay, so titik A dia punya graf adalah bentuk macam ni. Okay. Sebab dia dah lalu D ni. Dia dah lalu diode dekat sini. So, bila dia dah lalu diode, dia hampir straight line. Tapi, tak straight line sangat. Sebab dia hanya difilter oleh C1 sahaja. So, dia hampir lah. Tapi, dia ada gigi-gigi dekat sini. Okay. Kalau kamu check dekat B, contohnya B kat sini, sini mungkin
dia dah jadi straight line. Kalau dekat belakang ni, dia masih lagi bergigi. Okay? So, nyatakan langkah kerja bagaimana anda membaiki kerosakan diod D3. Saya ni, kamu boleh rujuk nota lah. Okay, macam mana langkah? Langkah-langkah biasalah, macam mana kamu nak cek diod. Okay, ataupun membaiki kerosakan. Okay, so soalan yang bawah ni dia berulang lagi. Ini dah. Oh, ni tempat jawab soalan. Okay. So, ni adalah ruang jawapan dia lah. Mana kamu nak tulis jawapan dia. Tulis dekat sini. Namakan komponen Q, transformer. Lakar bentuk gelombang macam yang tadi tu. Cikgu lakar tu. Okay. So, yang soalan jadual 7, yang ketiga ni adalah pembinaan jadual kerja. Okay, jadual kerja biasa. Cikgu tak sure dalam topik kawalan kualiti rasanya kita tak ada. Okay, cikgu akan tengok balik adakah soalan ini berada pada kawalan kualiti ataupun tidak. Okay, yang ni KIV. Okay, nanti cikgu akan terangkan semula. Kalau dia memang berada pada kawalan kualiti, kita akan terangkan pada minggu depan lah. Okay, so Raja 17, kita skematik. So, ini adalah contoh soalan. Kita skematik tentera. Okay, yang ni rasanya memang tak akan keluar lagi lah untuk SEM ni. Harap-harap sebab dia adalah peralatan elektronik tentera. So, elektronik tentera memang tak ada lagi dalam kita punya kursus. Okay, so peperiksaan tamat. Okay, so setakat ini, yang ini adalah antara contoh-contoh soalan yang mungkin keluar pada PA teori nanti. So cikgu harap sangat soalan dia keluar tu lebih kurang ataupun dia tukar nombor ke, tapi soalan dia lebih kurang supaya kita dapat itulah. Okay. Nanti cikgu mungkin tak tahu pun soalan apa yang keluar sebab selalunya lepas LPM bagi kamu soalan tu, dia akan ambil balik soalan tu, lepas tu dia hantar pergi lembaga peperiksaan. Okay. Dia ada tempat berpusat untuk dia semak. So cikgu dekat KV ni memang tak tahulah soalannya. So nanti kalau boleh kamu tolong ingatlah apa soalan yang akan keluar. Untuk teori lah, untuk amali memang cikgu baca soalan. Untuk teori memang cikgu tak dibenarkan untuk tengok kertas pun. Okay. So, itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu harap semua orang jelas. Okay. So, minggu ni kita lebih kepada ulang kaji lah. Minggu depan pun sama juga ulang kaji. Ulang kaji apa yang patut. Okay. PB kita memang dah selesai. Tunggu kamu hantar dan cikgu semak dan tunggu kamu hantar. Tu kamu siapkan, hantar dan cikgu semak lah. So, apa-apa yang cikgu kembalikan kepada email kamu tu, tolong simpanlah. Mungkin cikgu akan gunakan balik, cikgu akan minta balik kamu punya email tersebut. Yang cikgu dah email tu, masa cikgu dah semak, dia akan hantar balik kepada kamu kan. So, simpan benda tu elok-elok sebagai kamu punya evidence nantilah. Mungkin evidence kita nanti lebih kepada digital evidence lah. Tak perlu kita print banyak-banyak kan. Supaya untuk jimat kertas. Okay. Jam pun sudah menunjukkan 3.30. Okay, cukup untuk sesi kita pada hari ini. Iaitu sesi minggu ke-15 lah. Di mana kita hanya memerlukan 1 jam sahaja. Okay, cikgu harap semua orang faham. Kalau ada apa-apa soalan. Ada apa soalan kah? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak ada. Okey, kalau ada soalan yang selepas ni, tolong PM cikgu. Okey. Contohnya soalan untuk PB lah yang paling penting yang sekarang ni kamu kena lengkapkan. Soalan PB. Okey, ada 6 PB yang kena lengkapkan. Semuanya senang sahaja. Jangan kamu fikir complicated. Okey, semuanya memang senang.
boleh selesaikan dalam beberapa minit pun dah boleh siap. Okay. Yang lain, cikgu rasa tak ada, itu sahaja. Okay, lepas tu hal-hal yang tak ada berkaitan dengan pembelajaran cikgu adalah cikgu ingatkan untuk pendaftaran vaksin. Okay, vaksin pada MySejahtera tu. Okay, semua orang yang ada dekat sini dah tahu kan kamu boleh daftar vaksin. Daftar dekat MySejahtera tu lah. Semalam ada yang tanya cikgu, ada yang dah berjaya. Okay, ada yang belum. So, cepat-cepat daftar supaya nanti bila dah buka waktu untuk kamu dapat appointment untuk vaksin, dapat makin cepat lah. Okay? Harap-harap dia cepatkan proses untuk kamu dapat vaksin. Untuk semua pelajar yang bawah 18 tahun lah. Okay? Cikgu rasa itu sahaja untuk sesi ini. Ada apa soalan? Cikgu rasa pun tak ada. Kalau ada nanti PM. So, terima kasih kepada yang dah hadir. Okay? Yang hadir setiap minggu. Ada yang tak dapat hadir sebab ada masalah internet, tak apa. Okay, so harap semua orang dalam keadaan yang sihat lah. Kita akan kemungkinan kita akan bersemuka bulan September nanti. So minggu depan masih lagi kita dalam PDPR ni lah. Okay, harap-harap minggu depan tak ada masalah teknikal macam tadi. Tiba-tiba lagging pula cikgu punya laptop. Okay, so itu sahaja. Cikgu harap semua orang have a good week today. This week. Okay. So itu saja. Semua boleh bersurai. Thank you semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alright. Thank you. Terima kasih cikgu. Okay.